Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Syukur Alhamdulillah saya berpeluang untuk membentangkan inovasi saya dalam seminar pendidikan fizik kebangsaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, tajuk inovasi saya ialah kesan penggunaan bahan maujud dalam pembelajaran fizik. Jadi bahan maujud itu sebenarnya ialah bahan yang wujud, yang boleh dipegang, yang boleh dilihat secara nyata dalam kehidupan sebenar. Okey, baik. Uh, Seterusnya, latar belakang masalah ialah pada era COVID-19 2 tahun lepas, ya, dia membuatkan pelajar menempuh era pembelajaran maya iaitu secara dalam talian. Sepenuhnya dalam talian pada waktu itulah. Okey. Pelajar sudah terbiasa ditayangkan dengan pelbagai animasi pembelajaran yang menerangkan suatu konsep semasa proses pembelajaran itu. Jadi sangat terbiasalah dengan animasi menggunakan apps ataupun video dan sebagainya. Kajian ini adalah untuk membuat satu inovasi yang menunjukkan satu kaedah secara maujud kepada pelajar untuk melihat, merasai proses pembelajaran itu yang dialami dalam kehidupan sebenar mereka. Itu tujuannya. Dan masalahnya ialah dalam bidang fizik, dalam topik keelektromagnetan, okay, terdapat situasi di mana pelajar tidak melihat proses untuk memahami suatu konsep. Contohnya ialah proses garisan flux magnet itu berlaku. Sebelum ini hanya ditunjukkan dengan menabur sebuk besi pada magnet, contohnya. Tapi itu secara 2 dimensi. Jadi kita kalau boleh nak 3 dimensi, biar nampak secara jelas. Jadi dia sukarlah bagi pelajar untuk memahami kerana dia uh, garisan magnet ni memerlukan bayangan ataupun memerlukan pemikiran yang diskret untuk memahaminya. Eh? Baik. Tidak dinafikan bahawa bantuan animasi dalam menerangkan konsep sedikit sebanyak memberi gambaran serta memberi impak positif. Itu memang tidak dinafikan. Namun keterbiasaan pelajar terhadap animasi itu melalui paparan komputer sudah tidak memberi keterujaan lagi kepada pelajar tersebut. Jadi kita memerlukan satu benda yang maujud supaya mereka lebih teruja. Oh, begini ya, nampak excited lah pelajar tersebut. Baik, objektif saya dalam membina bahan maujud ini ada 3, iaitu murid dapat menyelesaikan masalah, iaitu dalam soalan kebat. Masalah dalam soalan kebat, so dia boleh selesaikan. Murid dapat memberi penyelesaian terbaik untuk sesebuah masalah. Dan yang ketiga ialah murid dapat meningkatkan pencapaian secara keseluruhan, secara umum lah. Baik, daripada ketiga-tiga objektif ini, saya menggunakan instrumen untuk melihat bagaimana pelajar boleh menyelesaikan masalah. Saya akan melihat pemikiran kritis mereka. Jadi saya menggunakan instrumen CCTDI ataupun California Critical Thinking Disposition Inventory pada tahun 92. Fasioni 92 dan direvise semula oleh Root tahun 2000. Manakala untuk melihat pelajar ini memilih penyelesaian terbaik di antara pelbagai penyelesaian, itu adalah pemikiran kritis. Minta maaf, pemikiran kreatif. Jadi pemikiran kreatif ini saya menggunakan instrumen CTPS ataupun Creative Thinking Problem Solving yang diasaskan oleh Torrent tahun 1969. Baik. Dan yang ketiga, nak melihat pencapaian pelajar secara keseluruhan, saya hanya mengambil ujian bulanan, ujian diagnostik bulanan pelajar untuk melihat sejauh mana kefahaman yang dipelajari untuk sesuatu topik lah. Baik. Metodologi dan responden yang saya gunakan, saya menggunakan kaedah kuasi eksperimental, kumpulan kawalan dan rawatan. Jadi ada 2 kumpulan di sini. Satu kumpulan saya gunakan bahan maujud tu sebagai rawatan dan satu kumpulan lagi kawalan hanya menggunakan animasi biasa ataupun pembelajaran biasalah menggunakan buku teks dan sebagainya. Dan tempoh intervensi yang dijalankan adalah selama 4 minggu. Dan responden yang terlibat ialah pelajar tingkatan 5 di sebuah sekolah berasrama penuh
yang mempunyai latar belakang dan tahap penguasaan pendidikan yang hampir serupa kerana mereka melalui satu ujian untuk memasuki sekolah tersebut. Jadi boleh dikatakan tahap pemikiran mereka ini mempunyai satu tahap yang hampir serupa. Baik. Seterusnya, ini adalah alat inovasi yang saya cuba ketengahkan, yang saya cuba buat untuk memberi pelajar pengalaman sebenar bagaimana flux magnet itu wujud. Jadi saya gunakan straw kat situ. Yang kotak merah ni adalah kutub utara, manakala yang biru ni kutub selatan. Kalau dalam buku teks dia memang tunjuk garisan flux magnet tu, tapi secara maujudnya tak ada. Jadi bila secara maujudnya tak ada, pelajar tidak nampak melihat pemotongan flux magnet ataupun perubahan flux magnet tu bagaimana. Jadi bila saya wujudkan bahan maujud ini, pelajar akan nampak dan dia lebih excited. Oh, begini rupanya. Dan bila kita membuat pemotongan flux magnet untuk menghasilkan arus aruhan, mereka nampak bagaimana pemotongan itu berlaku ataupun bagaimana gerakan relatif itu boleh berlaku semasa pemotongan flux magnet. Ini juga sama, saya gunakan spring slinky yang dah rosak kat sekolah untuk menunjukkan solenoid itu bagaimana, dan saya gunakan kertas biasa saja untuk membina model magnet bar yang mana kertas kuning di sekeliling magnet bar ni menunjukkan flux magnet yang wujud pada magnet bar. Jadi sebenarnya begitu. Jadi pelajar akan nampak, oh dia seolah-olah keluar dalam semua arah, bukan satu arah saja. Baik. Seterusnya, ini adalah proses intervensi saya bagi pelajar kumpulan rawatan yang mana pelajar melihat buku dan dia melihat bahan maujud itu, seterusnya dia dapat memahami dengan lebih jelas tanpa melihat animasi sekali. Ini yang membuatkan saya rasa bahan maujud ni boleh menyokong bila pelajar melihat buku teks ataupun melihat animasi di komputer, bahan maujud ni menguatkan lagi kefahaman mereka secara terus. Baik. Daripada uh, ujian pra dan ujian pos yang saya jalankan menggunakan instrumen tersebut, saya uh, analisis menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Okay. Untuk kumpulan kawalan, saya dapati nilai 0.946 dan 0.734 dengan mengambil kira P lebih kecil daripada 0.05, jauh sekali menunjukkan dia tidak signifikan ataupun tidak terdapat perbezaan pun antara ujian pra dan ujian pos bagi pelajar yang menggunakan pembelajaran gunakan buku teks dan juga bantuan animasi sahaja. Kat sini menunjukkan bahawa macam seolah-olah tiada perbezaan, kan? Tapi bila menggunakan bahan maujud dalam kumpulan rawatan, saya dapati memang terdapat nilai signifikan yang sangat jelas di situ, iaitu 0.00, yang mana hubungan ini sangat positif, di mana antara ujian pra dan ujian pos, kumpulan rawatan ini mendapat satu booster yang mana dia boleh meningkatkan dia punya pemikiran kritis dan juga kreatif. Baik, seterusnya yang ini adalah markah ujian diagnosis bulanan mereka. Kalau dilihat kumpulan kawalan, ujian pra dia mendapat 58.4 markah secara min. Saya ambil secara min saja di sini. Manakala ujian pos 60. Jadi meningkat 2 sahaja di situ. Manakala kumpulan rawatan, mereka daripada 58.9 selepas menggunakan bahan maujud sebagai intervensi, maka mereka secara min meningkat kepada 66%. Maka kat sini peningkatan daripada 58 hingga 66 itu lebih baiklah berbanding 58 kepada 60. Jadi kat sini menunjukkan bahawa mereka juga meningkat secara keseluruhan. Keseluruhan maksudnya untuk subjek itu mereka meningkat. Bukan sahaja pemikiran kritis dan kreatif mereka meningkat, malahan pencapaian mereka juga telah meningkat. Baik. So kesimpulannya, pengkaji mendapati memang terdapat signifikan terhadap penggunaan bahan maujud kepada pelajar semasa proses pembelajaran secara bersemuka dilaksanakan. Kalau secara dalam talian memang tak dapat dilaksanakanlah. Jadi semasa bersemuka ini bahan ini sangat membantu.
Dan dapatan kajian juga mendapati pemikiran kritis dan kreatif pelajar meningkat. Seterusnya dapat meningkatkan pencapaian mereka secara umumnya. Syukur Alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.